Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, keluarga sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, bertemu kita dalam wawancara eksklusif sempena sambutan 50 tahun Kejora yang ke-50 pada tahun ini, dan kita dijangka akan meraikan perayaan ataupun meraikan tarikh keramat julung kali sambutan 50 tahun Jubli Emas Kejora pada 1 Jun 2020 ini, dan ini merupakan salah satu daripada antara aktiviti dan program yang sedang kita laksanakan dalam usaha kita mendapatkan intipati, idea dan percambahan ilmu ataupun percambahan idea daripada tokoh-tokoh yang banyak berjasa kepada pembangunan Kejora terutama bagi wilayah Pengerang ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mempersilakan dan kita mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk IR Syed Sis bin Syed Abdul Rahman, mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Surat. Dan pada ketika ini kita akur bahawa Datuk sedang giat berkempen dalam tempoh pilihan raya negeri Johor ini, dan kita sangat-sangat berterima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Kejora dalam usaha kita mendapatkan idea Datuk melihat Kejora dari konsep yang bagaimana Datuk. Dan kita mengharapkan pertemuan dan perbincangan kita pada hari ini Datuk akan mendatangkan sedikit dimensi baru untuk Kejora, melihat diri Kejora untuk 50 tahun yang akan datang Datuk. Sementara Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh Datuk, saya beri masa kepada Datuk untuk terangkan sikit Datuk tentang diri Datuk. Berapa lama Datuk dah berada di wilayah Kejora ini dalam usaha memperjuangkan segala permohonan-permohonan daripada masyarakat luar bandar Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Hanafi. Ya, Datuk. Kalau nak kirakan, saya ni memang sebelum Kejora ada pun saya dah dilahir dan kawasan Kejora. Oh ya. Masa tu Kejora belum ditubuhkan. Saya lahir di kampung Teluk Ramunia, Pengerang, kepada seorang imam kampung yang juga naib kadi juru nikah. Tapi semua dah Allahyarham lah. Jadi saya dibesarkan di Pengerang, di Teluk Ramunia. Sebelum kita pergi jauh lagi Datuk, sebenarnya Datuk start mula bekerja pada tahun 1975. Kejora diwujudkan Datuk pada tahun 1972 Datuk. So saya nak mengimbau balik, kita nak mengimbau penceritaan senior-senior kami Datuk. Sewaktu Kejora ditubuhkan di Jalan Petri Datuk di Johor Bahru. So daripada penceritaan pegawai-pegawai terdahulu Datuk, nak masuk ke kawasan itu, diorang kata sebagai kawasan jin bertendang Datuk. Sebab kena naik lori, diorang mengalami kesukaran untuk ke sini. So kami just di pihak pegawai-pegawai muda ni, kami nak melahirkan rasa sangat-sangat terima kasih kepada senior-senior atau pegawai-pegawai terdahulu yang banyak berkorban demi meneroka diorang yang merintis jalan. Dan apa yang Datuk dapat lihat daripada tahun 1969 sehingga tahun 1975 Datuk start dan sampai sekarang, apa yang Datuk boleh lihat perkembangan yang telah Kejora bawa Datuk? Silakan Datuk. Saya ceritakan lebih sikit awal daripada itu. Pasal saya nak beritahu kampung Teluk Ramunia ni salah satu kampung di Teluk Empang lah, kampung-kampung situ area tu kan. Macam awak cakap lah, tempat jin bertendang. Betul. It's like an island, macam pulau. That time in the 60s or earlier, you nak pergi Johor Bahru, itu macam mana? There's one way only. Satu cara je. You naik boat daripada Tanjung Penglih pergi Changi. Dan itu naik bas ke naik taksi ke, pergi kat Rochor Road tukar bas ke taksi pergi Johor Bahru. Yes. Daripada Johor Bahru you pergi Kota Tinggi ke mana nak pergi lah. Ke KL ke mana. Sampai macam tu. Jadi punya teruk pada dulu Pengerang. Lepas tu baru ada melalui Tanjung Puteri lah, Kongkong lah kan. Itu kemudian. Rasa saya yang ada tebuk-tebuk buat jalan ni dah 70-an lah. Kan? Itu bila start Kejora ditubuhkan, rasa saya peranan dia untuk infra lah. Ya, memang teruk. Jadi saya rasa timing tu Kejora ditubuhkan tu memang sesuai lah untuk membangunkan kawasan yang
ketinggalan begitu lama. Macam mana kerajaan membuat keputusan untuk membangunkan sebuah kawasan yang pembangunan modal insannya mungkin boleh dipertikaikan? Sedek-sedek Datuk. Itulah bila 70-an Kejora ditubuhkan 72 kan. 72. Rasa saya lepas tu baru dia bermula untuk melihat macam mana kawasan yang tertinggal begitu lama ni nak dibangunkan ya. Dari segi infranya, dari segi kemudahan untuk penduduk-penduduk kan. Jadi saya rasa peranan Kejora daripada awal dulu memang penting sangat. Pasal saya malas nak cerita lah kalau cerita pasal lama kan. Macam itulah. Cikgu yang ada disiplin daripada Muar tukar kat tempat saya, kampung saya. Itulah tempat saya Pengerang tu kan. Jadi sekarang kita tengok bila dibuka oleh Kejora, kawasan yang memang dahagakan pembangunan yang masa tu. Memang apa kata orang tak boleh, saya ingat betul-betul boleh pindah dekat ujung 70-an baru betul-betul ada jalan sempurna. Betul. Sebelum tu main tebuk sana sikit kan. Betul. Jadi ada tempat you jalan dah tar. Lepas tu ada jalan merah lagi kan. Macam-macam. Dan kalau kita melihat tu perjalanan Kejora daripada 1972 tu sehinggalah tahun 1990-an tu dia mengalami beberapa era tu. Sebab 1972 sampai 82 sehingga 92 tu era-era kita membangun tu. Kalau ikut paper ataupun kertas dasar yang dibentangkan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar pada ketika tersebut pada tahun 1971 mengatakan bahawa sebuah agensi pembangunan luar bandar perlu diwujudkan di kawasan Tenggara bagi mengimbangi pembangunan untuk mengimbangi pembangunan di negeri Johor ni lah. So antaranya dia melihat dia bagi masa 10 tahun tu. Within ataupun dalam tempoh 10 tahun tu memang kita dah fulfill lah ataupun kita dah memenuhi kajian-kajian yang telah dijalankan sebelum pembangunan Kejora ni tu. It supposedly ataupun ia sepatutnya dibubarkan pada tahun 90-an tu. Pada pandangan Datuk, adakah masih ada lagi keperluan untuk kita memenuhi permintaan dan perubahan yang didambakan oleh masyarakat luar bandar di kawasan Datuk dah? Tanya soalan silakan Datuk. Pada saya apa yang dibuat kata orang keperluan asas kan yang dibina ataupun dibuat oleh Kejora selama ini sehingga 90-an rasa saya dari masa ke semasa telah memenuhi keperluan di kawasan-kawasan tertentu lah. Jadi tapi kata orang kita ni tak boleh puas hati cepat. Betul. Pasal banyak benda kita kena buat. Kan? Kalau kita buat sesuatu tu dah elok dah nampak kan. Tapi kita boleh lagi diperbaiki lagi benda tu. Pula apa yang kita belum pernah buat kita nak kena buat untuk apa yang saya nampak kebanyakan Kejora ni dulu kampung saya Teluk Ramil tu bauxite. Okey betul. Belombong bauxite. Jadi majoriti orang kampung saya dan sekitarnya kerja situ. Jadi sekarang bauxite dah tak ada. Sekarang ada yang ke laut, ada yang bertani tak berapa banyak dan kerja-kerja lah. Bekerja sekarang alhamdulillah ada peluang kerja-kerja dengan minyak ni, industri minyak dan gas. Jadi ini semua memerlukan bila dah bangun macam sekarang pun lain pula dia punya priority dia. Kan? Jadi maknanya Kejora got to kata orang keep track lah kan. Macam mana nak improve you punya services. Kan? Macam saya tengok yang patut Kejora beri tumpuan perumahan kan, infrastruktur lah. Ini dan pelancongan. Pasal kawasan saya tak tahu berapa lah tapi setahu saya dalam Dun Tanjung Surat lah memang saya jadi adun di situ 60 tidak kurang 60 hingga 70 kilometer pesisiran pantai. Betul. Kan daripada Pasir Gogok ke mana tu pergi sampai ke Punggai sana tu. Jadi potensi tu ada. Khususnya dia belah daripada Tanjung Penglih hingga ke Punggai. Pasal situ kalau awak tengok berbeza dengan Laut Desaru. Desaru dia punya tu yang sana landai tu. Landai. Kalau you tengok kalau dia surut dekat setengah atau 1 kilometer air surut. You boleh naik motosikal lah pusing kat situ, kat darat tu. Kan dia dah jadi darat sekejap. Lepas tu dia pasang datang balik kan.
Jadi saya pun cara dia cakap dalam negeri, saya kata kerajaan tengok benda ni lah, beri keutamaan potensi-potensi yang ada di pantai-pantai ni. Macam contoh pelancongan batu layar kan. Betul. Saya berharaplah Kejora akan datanglah dapat do something for Batu layar tu. batu layar. Tapi Macam saya tengok currently ni macam PBT dah take over tempat tu. tak kisahlah siapa ni dapat kerjasama ataupun melengkapi kan. Pasal saya tengok itu Allah, hujung minggu ramai betul. Kan? Orang seluruh Malaysia saya mendambakan kawasan kita ni. Betul. Kita ada kawasan untuk elit, kita juga perlu mewujudkan satu kawasan untuk rakyat Mahain tu. Betul. Benda tu yang sedang kita dah cantik dah. Kita ada desa rukus dengan beribu satu malam punya bilik. Okey, fair. Ni nanti ada dia punya klien dia, ada dia punya sasaran dia kan. Tapi kita perlu juga orang yang RM50, RM80, RM100 semalam punya tempat. Penginapan. Jadi ini boleh dibuat oleh Kejora. Mungkin you boleh compliment dengan MPP kan. MPP takkan nak buat semua, dia pun terhad juga peruntukan. Jadi kalau Kejora dapat bantu. Begitu juga infrastruktur jalan-jalan kampung, kampung-kampung yang kadang-kadang kita tengok sedih tengok jalan dia kan. Ada jalan kerja lantar, tapi satu kereta je boleh. Kan? Bila bertembung je masuk semak, silap-silap masuk parit. Betul. Kan? Ini benda macam ni benda tu memang sedang diperhalusi di peringkat kementerian Datuk dan banyak jugalah aduan-aduan di peringkat kampung yang sampai terus ke menteri dan menteri pun dah arahkan kementerian agar dilihat balik projek-projek jalan ni supaya memenuhi keperluan lah di kampung tu. Kami sedang meraihkan ataupun sedang mengimbau balik segala perjalanan kami menerajui pembangunan luar bandar di negeri Johor ini dan kami ni antara agensi luar bandar yang terawal lah selepas Dara, Jengkel, lepas tu ke Tengah, ke Sedar, Kedah, Perda tu. Antara kekuatan Kejora pada ketika tersebut adalah orang kampung untuk membatalkan ataupun menunda tarikh pembubaran Kejora dan alhamdulillah kami ketika hari ini hampir menjangkau usia 50 tahun Datuk. Dan saya inginlah bila Datuk tadi bercerita tentang tanggungjawab Kejora yang perlu dimainkan pada masa akan datang, apa yang Datuk boleh lihat ataupun Datuk boleh predict kami for the next 50 years? Dimensi yang bagaimana yang Datuk harapkan untuk Kejora bertindak? Adakah masih lagi untuk memperjuangkan masyarakat luar bandar ataupun dimensi yang agak berbeza sikit Datuk? Silakan Datuk. Banyak agensi yang terlibat di kawasan Pengerang ni selain daripada Kejora. Kita ada Majlis Perbandaran, kita ada agensi-agensi lain termasuklah perbadanan lain yang berkaitan maju ikan ke apa benda ke tak kisahlah yang cuma kita nak penyelarasan kan. Jangan duplicate buat benda yang sama kan. Macam perumahan. Okey. Perumahan. Saya tengok perumahan Kejora boleh bantu. Saya cakap apa yang kita buat kalau kita buat rumah double story 400,000 ke atas. Single story 250,000 ke atas. Orang Melayu tak beli. Betul. Saya pun sedih tengok kan. Bukan kat sini je, tempat lain. Bila minta 10% je dah pening kepala. Kan? 10%. Kalau 400,000, 40,000 mana nak cari? Kan? Jadi macam mana Kejora ni kena fikir buat rumah-rumah ni, buat sebanyak mungkin. Minta kerjasama kerajaan negeri, beri lebih tanah. Kita mahu buat perumahan untuk rakyat termiskin ni yang memerlukan, yang rumah yang 50,000, 60,000 macam tu je. Dan senang dimiliki, senang diurus pembayarannya dan sebagainya. Macam mampu rumah sewa beli dan sebagainya. Kena banyak. Dan saya suka terfikir kalau Kejora boleh buat satu agensi, bukan agensi, anak syarikat. Bawah Kejora, tak bawah Kejora dah KDH. Bawah KDH ada satu, kan dia ada 3-4 tu kan. Mungkin ada satu lagi yang menguruskan perumahan ni dari segi financing dia ke apa. Boleh tak? Kalau saya tak tahulah dari segi kewangan ke apa kan. Kita sangat berharap agar Datuk masih lagi kekal bersama kami untuk perjuangan untuk bagi memastikan kita dapat membangunkan dan merealisasikan perancangan untuk tanya solat tersebut tu. Datuk yang berbahagia, Datuk IR Sekses bin Said Abdul Rahman, terima kasih Datuk di atas keputusan Datuk dan kesudian Datuk dalam tempoh yang sedang sibuk sekarang ni demi negeri. Dan bagi pihak pengurusan Kejora, kita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih
di atas perkongsian dan kerjasama Datuk dalam memenuhi undangan kami. Dan insya-Allah Datuk, apa yang kami ada pada hari ini akan kita kongsikan kepada Datuk, dan insya-Allah pada bulan Jun nanti kita akan jemput yang berbahagia Datuk untuk bersama-sama kami meraikan sambutan majlis rasmi ataupun sambutan Jubli Emas, sambutan 50 tahun kejuarah bagi tahun ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.